Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat juga kita bersama sekali lagi. Dan pada malam ini kita akan mungkin tak lama tak apa, tapi malam ini saya pun terlepas pandang tetapi setelah Menteri Dalam Negeri membuat kenyataan dan begitu juga dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mempersoalkan bagaimana Mossad boleh berada di Malaysia ni, ejen Mossad ni boleh berada di Malaysia. Ini hal yang bagi saya agak naik bulu roma, tuan-tuan, naik bulu roma ni. Sebab apa? Sebab nanti kita cerita lepas ini sebabnya tu kenapa. Satu dari sebabnya yang paling mengerikan sebab saya pernah kena colik dengan Israel ni. Nanti saya cerita lepas ni ya. So kita dengar dulu apa yang telah terjadi kepada 11 didakwa colik warga Palestin. Ya. Kejadian ini pada 14 Oktober. Seramai 11 individu termasuk seorang wanita didakwa di Mahkamah Magistrate di Kuala Lumpur pada Jumaat atas pertuduhan menculik warga Palestin bagi mendapatkan rahsia maklumat, membuat dan menyah aktif perisian komputer. Macam mana ni? Israel dah masuk ke dalam negara kita ni. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada semua individu terbabit selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Wong Chai Sia. Okey, tuan-tuan, kita dengar dulu apa dia yang telah terjadi. Seramai 11 individu termasuk seorang wanita didakwa di Mahkamah Magistrate di Kuala Lumpur pada Jumaat atas pertuduhan menculik warga Palestin bagi mendapatkan rahsia maklumat, membuat dan menyah aktif perisian komputer. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada semua individu terbabit selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Wong Chai Sia. Mereka didakwa dengan niat untuk menahan Omar ZM Al-Baisi bagi mendapat ganjaran yang berupa rahsia maklumat, membuat dan menyah aktif perisian komputer yang digunakan untuk menggodam telefon bimbit. Semua tertuduh dituduh mengikut Seksyen 3 Akta Culik 1961 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sekiranya tidak dihukum mati juga boleh dikenakan sobat jika sabit kesalahan. Okey tuan-tuan, ini sebenarnya dah berapa minggu lalu lah. Kita pun tak perasan sangat. Ya, bayangkan ini hukumannya ialah ini berat ni cerita ni. Hukumannya hukum mati atau seumur hidup. Penjara seumur hidup. Ada satu lagi saya lupa tadi. So maknanya ini serius. Tuan-tuan, ini serius ni. Okey, kenapa saya agak naik bulu roma ni? Sebab pada tahun 2010, tuan-tuan pun mungkin ingat masa itu ada sebuah kapal kemanusiaan yang menghantar bantuan untuk kemanusiaan dan saya bergabung dengan aktivis antarabangsa pada tahun 2010 tersebut. Dari Malaysia ini 12 orang termasuk saya. Kemudian kami diculik. Ini panjang cerita, ini ringkas ceritanya. Kami diculik. Sebab saya bersama dengan tim dari Eropah berangkat dari Krete, sebuah tempat peranginan sebab perlu kepada pantai kan. Jadi pantai Krete, ejaan dia CRETE di
Greece, ya. Jadi yang tim satu lagi, saya seorang aja dalam tim itu, sama dengan NGO doktor-doktor pakar daripada Jerman, kemudian bersama dengan ahli-ahli parlimen Eropah, dan juga aktivis dari pelbagai negara. Kami naik dua bot mewah, bukan bot mewah lah, bot laut dalam, maknanya bot yang lengkap semua tu, yang boleh pergi ke laut dalam. Challenger 1 dan Challenger 2. Tapi yang grup satu lagi itu berangkat dari Istanbul, ya, Antakya, pelabuhan Antakya, ya, dan saya punya tim yang berangkat dari Greece itu, kami berangkat selama 30 jam, sudah 30 jam atas laut. Tiba-tiba kapal tak boleh berjalan sebab minyak habis, kemudian dia punya steering patah, steering boat itu patah. Jadi berombang-ambing lah atas laut. Kemudian sementara menunggu arahan bagaimana nak buat, sebab kami boleh beli minyak, ya, boleh beli minyak, dan kita dah hubungi dengan Cyprus, Pulau Cyprus, boleh beli, tapi syarat. Di situ saya mula berfikir sekarang ni, tuan-tuan, ya. Ketika itu mereka kata boleh masuk kapal, bot itu boleh masuk ke Cyprus, tetapi tidak boleh keluar, sebab yang menunggu di Pulau Cyprus ketika itu adalah ahli-ahli parlimen Eropah. Tapi bila fikirkan kalau keluar, kami masuk ke Cyprus, bermakna kami tidak boleh keluar lagi. Okey, itu siapa yang bagi syarat? Itu syarat yang diberikan oleh perisik namanya Mossad dari Israel. Bahkan katanya kapal kami atau bot kami yang patah steering itu pun kerana telah disabotaj oleh Mossad. Jadi tuan-tuan, namanya Mossad ini bukan main-main. Ini adalah ejen perisik Israel. Ya. Selevel, mungkin lebih handal daripada CIA. Tuan-tuan ingat 2018 seorang profesor namanya Dr. Fadi, ya. Dr. Fadi ini telah ditembak di depan kondonya waktu subuh. Dan saya agak terkejut macam mana boleh terjadi sekarang ejen Mossad boleh berada di Malaysia. Dan dia macam merekrut 11 orang yang telah dibawa ke mahkamah ni, 11 orang. Bagaimana boleh sampai peringkat macam itu? Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta tanggungjawab dari UMNO, PAS, ya, Perikatan Nasional, UMNO, BN, UMNO ialah dari BN, dari PN, yang bertanggungjawab sekarang ni mesti jawab kenapa ejen Mossad boleh berada di Malaysia. Macam mana ejen Mossad boleh berada di Malaysia? Okey, ini serius tuan-tuan. Ini bukan main-main. Kalau orang tak tahu, tak kenal, boleh. Dan ringkas kita, ketika saya atas bot tersebut dah terombang-ambing, akhirnya kami dapat berangkat untuk bertemu dengan kapal besar namanya kapal Mavi Marmara, dan alhamdulillah kami dapat naik kapal tersebut. Dan 2 hari perjalanan, akhirnya bila melalui saja negara Israel, walaupun bukan di bawah perairan mereka, ya, tetapi tetap mereka serang kami yang jaraknya lebih kurang dalam 70 batu nautika, ya, daripada perairan mereka. Undang-undang antarabangsa yang dikatakan perairan sebuah negara itu 20 batu saja, ya. Tapi mereka serang kami, kapal kami, saya bersama dengan lebih kurang 700 lebih aktivis seluruh dunia, ketika berada di 70 batu
daripada perairan. Maknanya kawasan itu adalah kawasan international water. Tapi mereka tak peduli. Mereka tangkap, kami kena colek, kena colek oleh ejen-ejen tentera sama dengan tentera Israel. Jadi tuan-tuan, bila sebut benda-benda macam ini, jangan main-main, jangan buat benda ini bukan gelak ketawa, ini bukan main-main. Dan yang mati atas kapal ketika itu 11 orang. Ditembak atas kapal. Walaupun kami tak bawa senjata apa pun, kita tak bawa. Kita bukan nak perang dengan Israel. Kita bawa bantuan kemanusiaan. 11 orang sahabat-sahabat kami dibunuh. 11 atau 9. Saya tak berapa ingat dari situ. Tapi maknanya lebih daripada 7 orang. Itu pasti. Lebih dari 7 orang sahabat-sahabat kami ditembak di atas kapal. Tuan-tuan tengok macam mana Israel tipu. Kita dah berjaya menangkap beberapa orang. Komando dia, ketika dia turunkan komandonya itu, diturun daripada helikopter, diturunkan komando-komando mereka, dan kawan-kawan kita dari Turki telah tangkap beberapa orang tentera ataupun komando Israel ini. Dan kita dah rampas senjatanya, semua dah dirampas. Tapi kita tak bunuh. Kenapa? Sebab perjanjian kita adalah perjanjian kemanusiaan. Tengok tuan-tuan, Israel dia bukan boleh pegang janji. Dia takkan pernah pegang janji. Dan dia di saat dia boleh ada kesempatan, dan saya pun heran bagaimana hilang yang 2-3 orang tu, sebab mereka bersama dengan mereka ini lebih kurang 60 kilo dengan peralatan senjata dan sebagainya di belakang ni. Bermakna kalau dia terjun ke dalam laut, makna mati. Dia terjun dengan peralatannya. Dan ketika itu sahabat-sahabat kita yang duduk di dek teratas, yang menjaga kapten kapal dan segalanya, di atas itu telah ditembak. Dan semua sekali syahid, yang confirmnya 9 orang syahid, dari kebanyakan itu dari Turki. Jadi tuan-tuan, dan kami semua diikat. Selepas itu komando Israel masuk atas kapal, menggeledah kapal dan melakukan apa saja. Dia rosakkan peralatan, dia rosakkan semualah, kamera, alat-alat media, semua dirosakkannya. Dan alhamdulillah ada satu chip yang sempat disorok. Dan itu satu, yang itu disorok oleh kawan-kawan dari Norway. Sempat disorok. Satu lagi, ada satu satelit, yang lain semua hancur, dimusnahkan. Ada satu satelit dari TV Turki yang buat live. Kalau tuan-tuan ingat masa itu, ketika mereka membuat serangan, ketika itu TV Turki telah membuat live. Alhamdulillah masa itulah gempa seluruh dunia dan mereka mendapat kutukan dan sebagainya. Dan kami sempat ditahan di penjara Israel dalam tempoh 24 jam setelah Erdogan memberi amaran. Erdogan bagi peluang, bagi amaran, dia dihalau dulu, ditarik kedutaannya dulu daripada Israel, balik ke Turki, dan kedutaan Israel dihalau balik ke Israel. Dan Erdogan bagi tempoh 24 jam. Itu namanya Erdogan. Tak payah pakai serban, tak payah pakai jubah. Dia bagi warning. Dia kata 24 jam. Kalau kamu tak pulangkan dan tak selamatkan 700 lebih relawan ni, aktivis antarabangsa ni, apa kata Erdogan? Kami perang.
Itu baru orang hormat kepada kita. Pasal apa orang hormat pada Erdogan? Sebab dia bercakap berani. Ada negara lain berani bercakap macam tu? Tak ada. Erdogan kata 24 jam, 24 hours. Semua relawan ni mesti sampai dekat Jordan. Sebab kami dah naik sebelum naik kapal kan. Jadi yang paling dekat sekali adalah sempadan itu adalah di Jordan. Di subuh, tengok tuan-tuan ya, ini amaran dari seorang ketua negara yang hebat. Subuh kami sampai di Jordan. Masa itu salah saya Menteri Luar Anifah Aman, ya. Dan beliau sambut dan kita disambutlah. Saya nak cerita ni bukan cerita apa. Saya nak menceritakan ialah dengan Israel jangan main-main. Ya. Cakap boleh, takbir boleh, tapi bila berdepan dengan dia orang, baru tahu tinggi rendah langit ni. Ya. Tahu tinggi rendah langit ni. Dah rasa besar ini je badan kita ni. Dan dia orang tembak sungguh-sungguh tuan-tuan, bukan main-main, tembak sungguh-sungguh. Saya ni umur je panjang, Allah bagi umur panjang. Dia tembak tu 2 kaki je jarak daripada saya tu, dan dia tembak daripada atas helikopter. Dia gunakan stun bomb. Stun bomb ni kalau tentera tahu, dia kalau kena pecah, muka ke apa semua pecah. Elok dia kena tu. Sebab saya nampak kawan depan saya ni, kami sedang berlari-lari selamatkan diri sebagainya, dia nampak di depan tu ada tanda laser kan, dia tembak 2 kaki daripada saya. Mana miss lah dia nak tembak. Sebab masa itu saya ada lagi kamera, saya tengah ngambil je tu. Itu pengalaman. Ini ceritanya panjang, tapi saya nak ringkaskan. Jadi maknanya jangan main dengan Israel. Bukan saya nak menakut-nakutkan, tidak. Tapi kalau dia dah mula masuk ke Malaysia dan telah membuktikan mereka telah melaksanakan mission mereka, dan saya agak heran sampai sekarang tak jumpa-jumpa lagi penembak ni yang naik motor 2 orang, naik motor BMW menembak Dr. Fadi. Dan Dr. Fadi ni dulu saya dekat situ juga, ada kondo situ, saya tinggal situ dan saya selalu solat berjemaah dengan mereka ya. Dan anak saya juga belajar Quran di situ, ada buat kelas hafaz Quran dengan mereka. Jadi tuan-tuan, kita mula persoal ni, macam mana ejen Mossad boleh masuk Malaysia ni? Dan sekarang ni kita nak tanya, sekarang ni tuan-tuan ceritalah, jangan ceritalah ni walaun nak tanya itu apa nama zaman PH, tak dengar cerita pun. Sekarang ni, pasal apa sekarang ni boleh muncul cerita ni? Dan dah ditangkap kan? Dan telah dibawa ke mahkamah 11 orang. Tanya, kita nak tanya ni, mana dia pergi ni? Pahlawan-pahlawan ni mana? Pelawan tak kucing semua. Tangkap, pastikan. Ini negara ni bukan boleh main-main macam ni. Baru nak semak, baru nak senak, baru nak nak semak apa? Sekarang kita nak tanya, rakyat kena tanya ni. Bukan main-main, ini keselamatan negara kita. Kita bertanggungjawab atas keselamatan negara kita. Kita ucapkan terima kasih kepada veteran-veteran. Dan waktu-waktu beginilah veteran-veteran ni diperlukan. Ya, veteran-veteran kena bagi pandangan mereka dan terlibatkan mereka dalam hal begini. Ini berapa tahun dah ni, 2018 sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Ni apa cerita? 2018 yang masuk ke Malaysia dan dia tembak dah Dr. Fadi ni. Dr. Fadi ni pensyarah di mana tadi saya ada buat sedikit ini. Dr. Fadi